Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan daripada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Saya ingin menarik perhatian Dewan ini dan juga orang ramai bahawa negara kita ini ditubuh dengan diadakan perlembagaan, iaitu negara kita ditubuh dengan undang-undang, dan undang-undang ini termasuk undang-undang yang menentukan arah mana kerajaan kita dan kuasa yang ada pada kerajaan kita dalam pentadbiran mereka untuk negara kita ini. Perlembagaan menentukan bahawa undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan tidak boleh diluluskan. Apa yang berlaku sekarang ialah tindakan kerajaan tidak sama sekali menghormati perlembagaan, bahkan tidak menghormati undang-undang yang diluluskan oleh Dewan ini semasa pembahasan dan sebagainya. Apa yang kita lihat ialah kerajaan bersikap seolah-olah kerajaan mempunyai kuasa lebih daripada perlembagaan, boleh buat apa saja dan tak pun merujuk kepada Dewan ini. Dalam satu kes ialah berkenaan dengan hadiah kepada bekas-bekas Perdana Menteri. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang menentukan hadiah ini, tetapi atas timbang rasa dan kuasa yang sedikit yang ada kepada kerajaan, ada yang bersetuju bahawa satu hadiah perlu diberi kepada Perdana Menteri yang bersara sebagai satu tanda bahawa kita menghargai apa yang dilakukan ataupun sumbangan Perdana Menteri kepada negara. Tetapi dalam pada itu kita juga tentukan bukanlah hadiah ini terlalu besar. Sebaliknya kalau kita lihat di pihak swasta, mereka juga mengamalkan golden handshake. Dan dalam golden handshake mereka ini biasanya pegawai yang berjasa yang memajukan syarikat akan diberi hadiah, tetapi terhad kepada mungkin 1 jam Rolex. Itu saja yang diberi sebagai tanda penghargaan. Tetapi kita lihat di dalam kerajaan, apa yang diberi, yang dicadangkan bahkan diberi kepada bekas Perdana Menteri adalah luar lebih besar daripada jam Rolex. Walaupun ini bukanlah amalan dahulu. Dahulu di zaman Tunku, di zaman Tun Razak, Tun Husin, hanya rumah lama diberi sebagai hadiah kepada bekas-bekas Perdana Menteri ini. Tetapi apabila sampai kepada Datuk Abdullah, kita dapati hadiah yang diberi ini bernilai 70 million ringgit. Ini satu angka yang besar, yang berkali ganda, beratus kali ganda lebih daripada gaji yang didapati, yang dibayar kepada Perdana Menteri semasa bertugas. 70 juta ringgit diberi, dan ini dilakukan tanpa rujukan kepada Dewan ini ataupun mana-mana undang-undang yang boleh menentukan berapa banyaknya hadiah ini, nilai hadiah ini. Dan kita juga dengar bahawa semasa Perdana Menteri ke-6 bersara, dia menulis surat kepada kerajaan meminta supaya dihargai jasanya dengan memberi kepadanya sebanyak 100 juta ringgit. 100 juta ringgit, sebuah bangunan 60 juta dan wang
sebanyak 40 juta. Ini bukan sagu hati ataupun golden handshake yang biasa diberi oleh swasta, bahkan oleh kerajaan. Tak ada peruntukan dalam undang-undang yang berkata amount yang begini besar boleh diberi kepada bekas Perdana Menteri. Ini adalah sesuatu tindakan yang di luar undang-undang. Bahkan tidak ada dalam undang-undang. Kita mempunyai undang-undang dalam negara kita. Kita harus ikut the rule of law. Dan itu kita buat sesuatu mengikut undang-undang. Tetapi di sini kita lihat, walaupun tidak ada apa-apa undang-undang yang melarang, tetapi tindakan yang diambil adalah luar biasa, luar daripada peruntukan. Sebanyak 100 juta ringgit untuk seorang Perdana Menteri, kunun kerana jasanya. Dan kita semua tahu jasanya ialah mencuri duit sehingga dihukum oleh mahkamah 12 tahun jail. Jadi undang-undang yang ada dalam negara kita ini tidak dipedulikan, tidak dihargai. Apa jasa yang tidak ada diadakan. Dan untuk jasa ini kononnya boleh beri hadiah sebanyak 100 juta ringgit. Bagi Perdana Menteri yang kelima, saya diberitahu, walaupun maklumat tidak diberi, tidak ada perbahasan dalam Dewan, tetapi nilai hadiah yang diberi kepada Perdana Menteri yang kelima ialah sebanyak 70 juta ringgit. Ini juga tidak ada dalam undang-undang dan kerajaan bertindak seolah-olah kerajaan boleh buat apa saja keputusan dan keputusan itu tidak boleh dipertikai oleh rakyat. Ini adalah sesuatu cara yang tidak baik kerana negara perlu mematuhi kepada undang-undang. Kita bercakap berkenaan the rule of law. Pemerintahan mengikut undang-undang. Tetapi apabila tidak ada undang-undang, maka the rule of law itu diketepikan dan tindakan sesuka hati diambil. Saya mengaku saya juga bekas Perdana Menteri. Tapi saya tak ambil satu sen pun daripada hadiah kepada saya. Mungkin kerana jasa saya itu tak cukup nak dapat hadiah. Tapi saya mengaku ada tawaran nak beri kepada saya sekeping tanah. Saya tolak dan saya sebaliknya menawar untuk membeli tanah, bukan dapat percuma. Itu kerana dalam masa saya jadi Perdana Menteri, saya diberi gaji yang cukup tinggi, RM20,000 sebulan. Itu bagi saya amat besar kerana dulu saya cuma medical practitioner dan juga pegawai kerajaan yang dapat gaji cuma RM1,700 sebulan. Ini saya dapat RM20,000, lebih daripada cukup. Bahkan kerajaan juga memberi segala-galanya yang diperlukan. Saya diberi rumah, diberi api elektrik, diberi air, transport, beberapa buah kereta, kapal terbang pun diberi juga kepada saya. Apalagi yang perlu diberi kepada saya setelah saya bersara. Sebab itu saya tidak ambil barang satu sen pun. Tetapi bila datang kepada masa Perdana Menteri yang ketujuh, berasas kepada apa yang diberi kepada Perdana Menteri yang kelima, sebanyak 70 juta, dia minta lebih lah. Kerana jasa dia lebih banyak. Dia curi lebih banyak. Jadi kita perlu bagi hadiah lebih banyak. Iaitu sebanyak 100 juta ringgit. Yang menjadi masalah ialah keputusan-keputusan ini dibuat tanpa rujukan kepada mana-mana undang-undang. Seolah-olah kerajaan berhak untuk membuat apa saja keputusan tanpa mengikuti undang-undang
tanpa merujuk kepada Dewan ini. Seolah-olah Dewan ini tidak ada. Kerajaan saja yang ada. Dan mereka boleh buat undang-undang apa saja yang mereka ingin. Kita juga dapati bahawa kerajaan sering membuat badan-badan tertentu untuk tujuan-tujuan yang sudah pun mempunyai badan kerajaan untuknya. Iaitu badan-badan baru ini diluluskan, entah setakat yang saya tahu tidak diluluskan dalam Dewan, sebaliknya ditubuh, dan badan-badan ini pula diketuai oleh pegawai-pegawai yang gaji mereka begitu tinggi sehingga terpaksa dirahsiakan. Badan ini ditubuh tanpa rujukan kepada undang-undang, dan sebenarnya sudah ada undang-undang untuk menubuh badan-badan ini tetapi tidak dihiraukan. Inilah yang berlaku dengan kerajaan-kerajaan yang tidak patuh kepada undang-undang. Ini akan rosakkan negara. Kerana kita mempunyai undang-undang supaya pentadbiran berjalan dengan baik mengikut aturan-peraturan dan undang-undang, mengikut the rule of law. Kita juga dapati dengan kerana tidak menghormati undang-undang, ada pihak yang cuba tukar nilai dari benda yang salah dikatakan tidak salah. Dan dengan itu tak perlu dihukum, tak perlu dibicara, dihukum. Kerana dia tidak bersalah. Yang dapat saya kenal ialah apabila sesuatu jenayah yang memalukan dikatakan tidak memalukan. Bermakna jenayah itu bukan jenayah, tetapi sesuatu yang halal. Ini pendapat yang dibawa baru daripada luar, dan kita dapati ramai juga yang terima nilai baru ini sehingga sanggup cium tangan pun kepada orang yang tidak berasa malu apabila melakukan jenayah. Kalau kita terima pendapat seperti orang ini dan dianya sedang berusaha kembali untuk jadi Perdana Menteri, kalau pendapat ini dikembangkan dalam negara kita, maka akan rosaklah masyarakat kita. Ingat, fikirkanlah. Kalau kita berasa tidak malu apabila kita lakukan sesuatu yang salah daripada segi undang-undang, maka kita mungkin akan lakukan benda-benda yang pelik. Saya telah jelaskan bahawa kalau kita tidak malu dengan mencuri, apa pula dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Umpamanya kita manusia amat malu kalau kita berbogel di depan orang. Tetapi kita dapati kalau benda seperti itu tidak memalukan, maka ramailah pemimpin kita akan berbogel. Mungkin ke dalam dewan ini. Ini apabila kita tak tahu perasaan malu. Jadi kita sekarang ni menghadapi ancaman penolakan undang-undang dan aturan-peraturan. Kita perlu kembali kepada perlembagaan negara kita, iaitu tiap sesuatu yang nak dilakukan mestilah dilakukan mengikut cara yang tertib yang telah disusun, dan dewan ini perlu menjadi dewan rujukan kepada tiap sesuatu yang nak dilakukan oleh kerajaan. Ya, kita beri kerajaan kuasa, tetapi kuasa itu terhad. Dia mengikut undang-undang yang telah kita gubalkan, khususnya undang perlembagaan. Perlembagaan menentukan setakat mana boleh kita buat undang-undang. Ada kalanya tidak ada undang-undang yang diperlukan, maka pada masa itu bolehlah kita perkenalkan undang-undang baru, tetapi tidak undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan. Saya khawatir kalau negara kita ini ketepikan undang-undang, huru-hara akan berlaku. Terutama kalau tidak ada perasaan malu
apabila membuat sesuatu yang ganjil, yang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Banyak yang boleh dilakukan dan dengan itu kita akan dapati kita hidup dalam satu masyarakat huru-hara. Masyarakat yang tidak teratur, yang mana tindakan apa saja boleh dilakukan. Dan seperti mana kita tahu, ada negara-negara yang mana undang-undang tidak dihormati, bahkan kerajaan boleh tangkap dan kurung sesiapa saja. Apakah kita menjalan ke arah itu, iaitu untuk ketepikan undang-undang sama sekali dan menjalankan pemerintahan mengikut sesuka hati Perdana Menteri ataupun kabinetnya, ataupun tidak mengikut apa-apa, cuma kehendak diri seseorang saja. Tuan-tuan yang dibetul, saya ucap terima kasih kerana diberi peluang bercakap dengan perkara yang penting ini, iaitu negara kita mesti kembali kepada undang-undang. The rule of law. The rule of law ini amat penting kerana kalau tidak ada peraturan-peraturan, Dewan ini pun tidak boleh bersidang. Yang kita bersidang mengikut aturan-peraturan, kita membahas mengikut aturan-peraturan, kita berlagak sebagai orang yang siuman, yang mengikut segala aturan-peraturan kerana dia membawa kestabilan kepada negara kita. Saya harap pihak kerajaan jangan lagi buat keputusan yang di luar daripada undang-undang. Kerajaan, mana-mana kerajaan pun perlu akur kepada undang-undang, dan dengan itu negara kita akan menjadi stabil dan kita tahu apabila kita salah dan apabila kita lakukan sesuatu yang halal. Inilah sesuatu yang perlu diambil berat kepada kerajaan, dan saya dapati dalam titah ucapan tak ada sebutan berkenaan dengan perkara ini. Saya membawa perhatian kepada perkara ini kerana dia begitu penting untuk menstabilkan negara kita, mengadakan aturan-peraturan dalam segala urusan kita, dan dengan itu negara kita akan mencapai kemajuan. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Langkawi, boleh saya bertanya? Ya, sila. Yang berhormat Yang Langkawi, boleh saya bertanya? Berhubung dengan ucapan tadi, saya takut saya tersilap dengar. Yang berhormat Langkawi menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri itu telah meminta hadiah bernilai 100 juta. Dia sendiri yang menulis dan memintanya, ataupun ianya jumlah yang ditawarkan oleh kerajaan? Yang pertama. Dan yang kedua, adakah bila dia menulis dan meminta itu, selepas ataupun sebelum dia didapati bersalah merompak bagi pihak 1MDB ataupun melalui 1MDB jumlah yang berbilion-bilion? Saya harap Yang Berhormat Langkawi boleh memberikan penjelasan. Tuan Yang Dipertua, saya mendapat tahu bahawa sebenarnya bekas Perdana Menteri ini mengenal pasti tempat yang diminta, mengenal pasti tanah itu, dan dia bersetuju dengan ditunjuk 2 keping tanah, tapi dia pilih yang satu yang nilainya amat tinggi, dan dengan itu dia menulis surat kepada kerajaan. Saya tahu, saya dengar, saya boleh percaya apa yang saya dengar, kerana orang ini tidak akan bohong kepada saya. Jadi sebenarnya bekas Perdana Menteri meminta supaya dihadiah, bukan kerana kerajaan buat keputusan, tapi dia diminta dan 2 kali dan diluluskan. Kali kedua diluluskan. Ini memang berlaku. Yang second one? Sebelum atau selepas mahkamah salah? Ya,
Di waktu dia mendapat itu, saya fikir dia dibicara dan keputusan dibuat bahawa dia bersalah. Tetapi dia membuat surat kepada kerajaan. Saya tak dapat tentukan tarikh. Tetapi inilah yang berlaku. Tak ada perasaan malu. Kerana orang ini mendakwa bahawa tak perlu malu. Minta duit daripada orang kerana curi duit, tak malu. Apa nak malu? Kerana dia bos. Itulah sebenarnya yang berlaku. Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Seterusnya